lagi mudah untuk kita solat. Bila kita masuk usolli, memang kita nak sembahyang. Dah masuk orang azan. Azan apa? Azan maghrib kan? Takkan kita nak pergi. Dah, kadang-kadang begitu usolli, nak sembahyang maghrib ni. Usolli fardhu zuhri. Tersilap keluar daripada lafaz niat kita kan. Banyak kali saya jumpa. Nak sembahyang maghrib tapi usolli fardhu asri. Lafaz kita bertentangan dengan niat kita. Jadi cukup dengan aku nak sembahyang, sekarang ni masuk waktu isyak. Takkan orang nak apa? Waktu isyak kita nak sembahyang subuh. Kan? Mestilah niat kita selari dengan waktu solat tadi. Okey? Tapi jangan jadi isu pula. Ustaz ni Wahabi pula. Ada itu sebenarnya bila kita belajar kita akan tahu benda yang paling mudah membantu kita untuk khusyuk solat. Jadi kalau orang tak usolli tu janganlah kita kata Wahabi ataupun Salafi pula ataupun selfie. Okey, sikit lagi Kita berhenti berapa musik. Dengan kita baca sikit kemudian kalau ada soalan. 10 minit lagi Okey, dia kata kat sini perbezaan ini mendatangkan kebaikan dan rahmat kerana ada 4 sebab dia kata. Yang pertama, pengamal, maknanya kita ni yang bersolat, ada pilihan alternatif untuk beramal mengikut kemampuan masing-masing. Kalau satu bentuk sahaja, pasti kita tidak ada pilihan untuk beramal. Saya bagi contoh mudah. Kita nak turun sujud. Banyak dalam kitab ni kita akan baca. Kita nak turun sujud. Nak turun lutut dulu ke nak turun tangan dulu? Untuk sujud daripada i'tidal, kita nak turun sujud, turun tangan dulu ke turun lutut dulu? Kau turun kepala dulu. Nak turun tangan dulu ke nak turun lutut dulu? Biasa kita buat lutut dulu kan. Nah, ada dua pandangan ada mengatakan tangan dulu boleh, ada hadis. Lutut dulu pun boleh. Okey, cuma pengarang kitab ni dia lebih memilih pandangan turun dengan lutut dulu. Okey. Kalaulah kita kata hanya satu pandangan saja, turun mesti dengan lutut. Dah, macam mana dengan orang tua yang sakit lutut? Dah, yang sakit lutut dia mesti nak kena turun dengan tongkat dengan tangan dulu, baru letakkan lutut. Tengok hikmah kat situ kan? Dah. Sebab tu saya kadang-kadang saya amalkan dua-dua dalam solat saya. Kadang turun dengan tangan, kadang turun dengan lutut. So kita mengamalkan semua sunnah yang warid daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita time balik main bola nak sembahyang maghrib dah, sakit lutut, injured kan? Turun tangan dulu. Time kita segar turun dengan lutut dulu. Itu maksud dia hikmah ataupun rahmat di sebalik pandangan yang pelbagai. Yang pentingnya jangan turun kepala dulu. Yang kedua, menunjukkan Islam itu tidak jumud. Islam tidak jumud, tidak rigid pada satu bentuk form sahaja. Khususnya dalam furuk solat tadi. Okey. Dalam furuk solat tadi, maknanya pecahan-pecahan kecil cabang solat tadi, kita tak rigid kepada satu pandangan sahaja. Itu pentingnya tak? Ialah ulama-ulama dahulu mengaji lama. Dah puluh-puluh tahun sampai karang kitab yang kita boleh baca sampai hari ini. Takkan kita tak nak pakai dia punya ijtihad, research dia. Kalau Imam Syafi'i tu, saya rasa 20 PhD bagi kat dia pun tak layak lagi. Kan? Kita satu PhD pun susah kan? Kitab, bagi contoh kitab yang apa paling besar dalam mazhab Syafi'i, kitab Al-Um. Sampai sekarang orang bahas. Beratus-ratus PhD orang buat kajian nak kaji kitab Al-Um. Hebatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi itulah maknanya kita menghargai ataupun kita recognize jasa mereka dalam membentuk ataupun membentangkan kepada kita pandangan-pandangan dalam fiqh secara khususnya. Yang ketiga, Islam itu ada toleran untuk pengamal dari latar belakang yang berbeza dari segi era, iaitu zaman dan kedudukan geografi. Sebab dia berbalik kepada mizaj. Kalau kita baca buku-buku Syah Waliullah Dalawi, dia sebut kita ni ada mizaj. Mizaj ni maksud dia kita punya DNA lah. Kita punya setiap diri kita ni ada campuran darah yang berbeza. Macam kita orang Asia, sifat kita beza dengan orang India. Benua kecil India. Orang India, Pakistan, Bangladesh, beza kan? Walaupun pakai kain pelekat sama. Tapi cara kita, sifat kita beza. Kalau kita banding dengan orang Afrika,
lain, orang Asia dan Afrika lain. Orang Afghanistan lain. Saya selalu bagi contoh orang Afghanistan, orang Pakistan ya. Ada kawan saya orang Afghanistan. Saya banding tangan saya dengan tangan dia. Tangan dia tu 3 kali ganda tangan saya. Kena tampar 7 hari 7 malam tak bangun. Tapi padanlah dengan dia. Sebab apa? Sebab kita tengok cara hidup dia. Sampai boleh berjihad setiap hari, setiap malam berjihad di perbatasan di border Pakistan, India dengan Afghanistan. Kita pergi berjihad sehari lembek. Cari nasi biryani tapi orang dia relax. Pergi berjihad duduk di saya ada dikisahkan ada kawan-kawan daripada Afghanistan. Training untuk jihad saja dibuat pada musim salji, winter. Winter training dia, ni tak masuk medan lagi, tak masuk medan perang lagi. Training dia saja jalan dalam salji kat pinggang. Salji kat bukit lah, bukit Jammu Kashmir tu. Time winter, salji tu sampai paras pinggang. Training dia jalan dalam salji. Kita -1 pun dah pening kepala lah. Betul tak? Macam mana nak berjihad? Tidur tak cukup dah pening kepala lah. Macam mana nak pergi berjihad di medan perang? Jadi cukuplah dengan, sebab itulah perbezaan pandangan dalam fiqh ini merujuk juga kepada perbezaan manusia, sifat manusia dan perbezaan kita kata geografi, kedudukan setempat. Akhir sekali, Islam mengiktiraf percambahan ilmu pengetahuan, research and development dan kemajuan teknologi. Sebagai contoh sekarang lah, maknanya walaupun hadis-hadis itu Nabi sebut 1400 tahun yang lepas, kefahaman itu mungkin berbeza. Dan orang yang mungkin yang lebih mengetahui konteks. Teks itu sama, teks itu sama tapi konteks itu berbeza. Saya selalu tekankan bila kita baca Quran, kita baca hadis, jangan kita ambil kefahaman secara literal. Okey, kita kena tahu konteks. Kalau dalam Quran dia ada asbab nuzul. Itu masuk konteks latar belakang. Kalau hadis dia ada asbab al-wurud. Kenapa hadis ini Nabi sebut? So konteks itu akan memberi panduan kepada kita untuk memahami hadis tadi secara tepat. Kita tak akan larilah daripada kehendak asal hadis itu disebut ataupun Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Jangan kita baca ambil Quran, kita tengok terjemahan, terus kita buat hukum yang di luar konteks. Jadi kita orang mengaji ni, kita kena, kalau boleh belilah sekarang pun dah banyak buku-buku yang diterjemahkan bahasa Inggeris. Buku asbab nuzul. Kadang-kadang itu kelemahan kita ni, kadang-kadang buku-buku ni banyak kita rujuk bagi Quran kita rujuk terjemahan bahasa Indonesia. Kita ni bukan ngerti bahasa Indonesia. Jadi kita terus ambil. Tapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran hadis ini kita kena rujuk kepada mereka yang at least mempunyai kepakaran dalam bahasa Arab, dalam the sciences of tafsir dan sebagainya. Okey, sikit lagi rumus saya nak baca hadis yang mukadimah ni, kemudian minggu depan kita masuk dia punya dia kata kat sini tujuan kita solat ni sama, satu, walaupun berbeza perilaku tadi. Dia kata kat sini tujuan kita tidak sama. Yang pertamanya, kita solat kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana orang lain. Solat kita kerana Allah, bukan kerana manusia, ataupun bukan kerana nak menunjuk-nunjuk. Kerana solat ni dah modal kita punya capital. Kenapa kita nak tunjuk orang? Kan? Yang kedua, merupakan pengabdian, pengaduan, doa dan dialog dengan Allah. Kalau kita baca hadis, sebagai contoh satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazibahu amrun fazi'a ila shalah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila baginda ditimpa satu masalah, mana mengalami satu masalah, satu problem, fazi'a ila shalah. Rasulullah cepat-cepat masuk dalam solat. Sebab solat itu menjadi tempat baginda mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ada problem, kita akan mengadu kat siapa? So, kalau housemate yang understanding, okey lah. Kalau yang tak yang
Tak berapa nak faham kita, lagilah dia bantai kita kan. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat yang sama, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sama, kita menghadap yang arah yang sama. Kemudian solat itu 5 waktu yang wajib sehari semalam. Okay, habis itu. Tengok sikit dia punya kat depan tu manhaj penulisan. Kalau boleh saya difahamkan penganjur akan carilah kitab ni untuk kita boleh tengok sama-sama. Saya nak baca yang muka surat 1 tu. Yang lain tu boleh baca sendiri ya. Dikata kat sini, kedudukan solat adalah amat tinggi dalam Islam. Ia merupakan tiang agama di mana agama tidak akan ditegakkan dengan sempurna dalam diri seseorang dan negara kecuali setelah memberi perhatian serius tentang kewajipan dan kesempurnaannya. Sebab itulah kalau kita baca, tadi pun saya baca ayat berkaitan dengan mentaati Allah dan Rasul. Antara tafsir menyebutkan kewajipan sultan ataupun kewajipan pemerintah adalah antaranya ada 7 benda. Antaranya adalah menegakkan solat. Menegakkan solat dalam negara. Selain daripada haji, selain daripada jihad, solat tu antara perkara penting. Maksudnya siapa jadi Perdana Menteri, dia kena menegakkan solat dalam negara. Siapa jadi menteri besar, dia kena menegakkan solat dalam negeri. Siapa jadi Presiden Ihsan, dia kena menegakkan solat dalam Persatuan Ihsan dia. Siapa yang jadi suami, dia kena menegakkan solat dalam keluarga. Siapa jadi ketua rumah, dia kena menegakkan solat dalam rumah dia. Maksud menegakkan solat bukan hanya mendirikan solat. Sebab tu disebut istilah Al-Quran, faqimus solat, iqamatus solat, mendirikan solat. Aqama yuqimu iqamah. Iqamah ni maksud, kalau istilah Melayu kita, bermukim, diam pada satu tempat. Iqamah, mendirikan, bukan kita melaksanakan mana kita solat as if orang kata macam perform the prayer ataupun observe the prayer. Dia iqamatus solat, mendirikan solat. Maknanya solat ini bukan sebenarnya bermula dengan Allah Akbar atau kita kat takbir. Solat itu bermula sebelum tu lagi. Taharah kita bersuci. Disebut dengan istilah solat bersedia sebelum solat. Bersedia sebelum solat, barulah boleh membantu khusyuk kita. Sekarang ni solat kita, sebab solat kita bermula dengan Allahu Akbar. Kan? Jadi fokus kita kita start fokus dalam solat. Start dengan Allahu Akbar. Sepatutnya sebelum tu lagi. Sebelum kita masuk dalam solat, kita dah fokus. Kita buat alignment fokus kita, aku lepas ni nak solat. Barulah kita boleh tumpu perhatian kita dalam solat. Maknanya kita dah settlekan benda-benda yang selain solat sebelum kita masuk dalam solat. Kalau kita masak, kita dah siap masak. Ni tak letak kuyuk masak gulai pun masak sup atas dapur kat dapur. Dah masuk dalam solat, Allahu Akbar. Dia cepat-cepat nak solat ni, Allahu Akbar. Masa rakaat pertama tu bismillahirrahmanirrahim, teringat sup tak tutup kat dapur dah ganggu solat kita. Jadi persediaan sebelum solat, sebelum kita masuk solat itu penting. Selain daripada kelakuan solat itu sendiri. Satu hadis dibawa kat sini Saya baca hadis, saya tutup dengan hadis ini insya-Allah. Dia kata kat sini, solat merupakan amalan pertama yang pertama sekali dihisab. Solat merupakan amalan pertama sekali kita akan dihisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak akan tengok kita punya kasut, kita punya beg, kita punya kereta, kita punya rumah, kita punya isteri, kita punya anak, kita punya iPhone, kita punya Samsung S5. Tak ada, itu semua tak ada guna. Masuk kubur kita semua kan. Kasut kita yang berpasang-pasang, beratus-ratus pasang tu, dah apa lagi yang mahal, benda yang mahal atas dunia ni yang kita cari. Masuk dalam kubur semua kita tak bawa. Kadang-kadang kita tak ingat kita lupa. Dah, kita duk cari sijil PhD ke, kerja apa sekalipun, gaji berjuta-juta dalam duit bank kita. Masuk kubur semua jadi hak milik orang lain. Yang akan kita bawa antara lainnya adalah solat. Jadi amat rugilah kalau solat kita ambil sambil lewu dalam masa kita hidup atas dunia. Amat rugi. Kita duk bertumpu, kita fokus cari dunia, dah belajar dan sebagainya sampai kita boleh dapat degree, kerja dan sebagai isteri, dapat gaji besar. Tapi solat kita lalai. Solat kita tak buat dengan sepenuh hati kita sebagaimana kita
cari benda dunia tadi. Amat rugi. Tak, bila kita mati kita akan sama, tak ada orang boleh request kain kafan dia daripada kain sutera warna kuning. Tak ada, semua putih. Kain kafan kita sama, warna putih. Buatlah wasiat, cari kain kafan daripada Melbourne, bawa. Tak, walaupun mati kat Malaysia, nak kain kafan putih dari Melbourne. Tak ada, orang takkan tunai wasiat kita. Tak, beli yang murah je kat kedai Cina. Tak ada, 3 lapis je. Tak ada, tak boleh nak request 10 lapis ke 11 lapis ke, takut sujud dalam kubur. Tak ada. Kadang-kadang kita lupa. Jadi kita kena ingat. Baik, disebut dalam hadis ni, saya baca. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihimus salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammah kutibat lahu tammah wa in kana intaqas minha shay'an qala unzuru hal li'abdi min tatawwu' fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li'abdi fariidatan min tatawwu' thumma tu'khadhu al-a'malu 'ala dhaka. Maksud dia, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, diperhitungkan daripada seorang hamba pada hari kiamat ialah salat. Salat, kita ingat salat. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, dan ia maha mengetahui. Maknanya Allah Ta'ala tanya malaikat ni dalam bentuk nak menguji ataupun nak test lah. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Apa dia? Allah Ta'ala kata, telitilah pada salat hamba-Ku, adakah ia sempurnakannya atau menguranginya. Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sempurna dalam rekod kita. Kita solat maghrib, solat isyak tadi, kalau sempurna, dalam rekod kita raih lah. Raih, sempurna solat isyak pada sekian hari bulan. Kiranya ada yang kurang, maka Allah Ta'ala berfirman, adakah terdapat solat-solat sunat yang dikerjakannya. Sekiranya solat-solat sunat tersebut ada, Allah SWT berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada solat fardunya daripada solat sunat. Kemudian segala amalan dihitung melalui cara itu. Di sini riwayat Abu Daud yang dikatakan hadis ini sahih. Kita boleh tengok dalam Sunan Abi Daud dan Musnad Ahmad. Okay. Jadi solat kita ni setiap hari sama ada sempurna ataupun tidak sempurna. Okay. Kalau sempurna itu objektif lah. Sempurna itu subjektif. Kalau berdasarkan ulama-ulama fiqh, sempurna di sudut sempurna syarat sah salatnya, kita sempurna rukunnya, rukun qauli, rukun fi'linya, sempurnalah. Okey, itu sempurna secara zahir. Tapi kalau ulama tasawuf, dia ada pertimbangan lain pula. Sempurna di sudut hudurul qalbi, hadirnya hati kita. Ini disebut sebagai khusyuk. Khusyuk dan khudu'. Kalau kita muhasabah balik, solat kita yang selama ni kita buat, berapa kali yang kita betul-betul khusyuk? Berapa kali yang betul-betul kita khusyuk? Kalau kita muhasabah balik. Jadi kalau tak ada khusyuk sebenarnya, kalau mengikut ulama-ulama yang beraliran tasawuf, contohnya Imam Ghazali dan sebagainya, solat kita tidak diterima. Ya. Sebab sebagaimana jelah, kalau secara logiknya kalau kita fikir pun, bila kita solat, kita berdialog dengan Allah. Dah. Tapi kita fikir benda lain. Macam saya lah, duk cakap dengan dia Amin. Dia cakap-cakap, tapi saya punya otak ni duk fikir benda lain. Amin dia ada kelebihan pula boleh baca otak saya. Dah. Habis aja solat, saya Assalamualaikum, dia dah. Jadi kita duduk sembang dalam solat kita, bermunajat dengan Allah, tapi otak kita duduk balik kampung. Dah. Pergi makan dekat Paparich. Pergi situ, pergi sini. Dah, rakaat pertama siap-siap dah bagi ni dah. Dah bagi Dah bagi bahagian dah. Rakaat pertama balik kampung. Dah. Rakaat kedua pergi lancung kat Langkawi. Dah. Rakaat ketiga balik Melbourne sekejap. Dah. Rakaat keempat barulah nak khusyuk. Betul tak? Memang susah kalau kita nak cari. Bila kita khusyuk sebenarnya kita akan merasa menghayati solat kita. Bila kita hayati solat kita, itu yang kadang-kadang bila kita dengar orang solat dia boleh menangis. Sebab dia menghayati solat dia khusyuk. Kita nak harapkan khusyuk memang susahlah. Sebab tu kalau boleh kita solat berjemaah. Solat berjemaah ni at least kalau kita tak khusyuk, adalah dalam 20 orang yang solat jemaah tu ada orang yang khusyuk. Kan? At least diterima amalan kita insya-Allah dengan
keberkatan